Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa 'ulumikum fid dharain amin. Qala al-kitabul 'ishrun Mishkatul Anwari fi ma ruwiya 'anillahi ta'ala min al-akhbari li Syekh al-Akbar Quddisa sirruhul anwar. Pertama sekali ialah berkenaan dengan dua perkara, iaitu al-musannif, kemudiannya berkenaan dengan al-kitab. Berkenaan dengan musannif, iaitu al-imam waliyun min awliyaillah al-kibar, iaitu al-imam Ibnu Arabi. Al-imam Ibnu Arabi sahibut tasawuf wa falsafatu. Sahibut tasawuf wal falsafah. Inilah khilaf yang panjang berkenaan dengan haqiqah al-imam Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu. Yang pertama sekali, al-imam, puak-puak ulama masyriq telah membuat beza di antara dua orang ulama. Yang pertama ialah ulama tasawuf, iaitu pengarang kitab ini, dan seorang lagi ulama fiqh dan juga ulama tafsir daripada mazhab al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Maka yang ni dikenali dengan gelaran Ibnu Arabi dengan tanpa alif lam. Ibnu Arabi ni dikenali dengan Ibnu Arabi. Adapun yang seorang lagi pengarang tafsir, iaitu dikenali dengan Ibnul Arabi. Maka tolong bezakan di antara dua masalah. Biasa dengar ada perbahasan Ibnu Arabi? Ada perbahasan Ibnu Arabi? Kita dengar Ibnu Arabi. Yang orang kata Ibnu Arabi kafir, Ibnu Arabi zindiq ila akhirih. Ha? Ini Allah dalam poket lah ila akhirih kalam apa? Syatahat. Ha tak? Apa yang seperti perkataan dia kata Imam Az-Zahabi, dia mengatakan bahawa wali lebih afdal daripada nabi. Kalam dah kullu hadha kalam kufriyat. Kalam yang bahasa kufur. Maka ini agak menjadikan satu kritikan kepada hakikat Syekh Ibnu Arabi. Jadi yang ada iskalnya, Nabi bisa dengar kan Ibnu Arabi kan? Ibnu Arabi, Al-Hallaj. Lagi siapa lagi? Hallaj, Ibnu Arabi, semua ni satu batch. Ibnu Arabi, Hallaj, yang mana apa dia? Mengeluarkan kata-kata apa dia? Yang ketika tengah jazbah, majzub. Ma fi jaybi illa Allah. Tiada dalam poketku melainkan Allah. Orang dengar tu sembelih lalu. Kalam Hallaj. Ibnu Arabi juga dituduh dengan perkataan-perkataan yang semua itu. Ibnu Arabi kata apa? Wali lebih afdal daripada nabi. Kalam tawil, panjang. Jadi ini menunjukkan pada apa? Perbahasan tentang hakikat Ibnu Arabi. Nampak tak? Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu khilaf di atas tiga firqah. Ada yang firqah yang mengkafirkan Ibnu Arabi, kaffarah, mengatakan dia kafir. Kerana apa? Kalam-kalam dalam kitab-kitab dia apa? Kalam-kalam yang apa? Menunjukkan kepada seorang itu apa? Keluar daripada Islam. Siapa yang kafirkan dia? Yang kafirkan dia adalah Syekh Al-Biqai rahmatullahi alaih. Dia ada kitab namanya Tanbihul Ghabi fi Kufr Ibn Arabi. Memberitahu pada orang yang bodoh bahawa Ibn Arabi ni hukumnya adalah kafir. Pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan Ibnu Arabi ialah waliyun min awliyaillah. Adapun kalam yang berlaku tu, kalam yang berlaku. Faham tak? Kalam yang dia kata apa, dalam poket ada Allah, apa nabi lebih afdal, apa wali lebih afdal daripada wali. Lepas tu apa dia? Apa nama macam-macam lah kalam-kalam yang menunjukkan tengah jazbah. Faham tak? Kepada majzub. Nampak tak? Maka para ulama telah mentakwilnya. Ataupun apa dia? Mengatakan kalam itu tidak sabit daripada Imam Arabi. Ataupun mengatakan bahawasanya apa Zim? Mengatakan bahawasanya apa larat dah ni? Poknya muka tak lipi dah. Ha tak? Ramai mesti dengar bahasa Ibn Arabi. Kau nak kena rehat dulu. Monti rehat dulu Ustaz. Nampak je tak boleh masuk. Ha tak? Zim? InsyaAllah. Boleh Mat? Lena pok. Sini boleh? Mana ni boleh tak? Kau nak rehat dulu? Nak rehat dulu? Adam? Rehat dulu? Tak, terus. Lepas tu? Tamam? Baik, anda ulang balik masalah ni. Yang pertama sekali ialah musannif radhiyallahu taala anhu. Al-musannif daripada kalangan para ulama sufi yang berlaku khilaf pada hakikat diri dia. Kerana keluar kalam-kalam yang apa? Menunjukkan kepada kufur.
Dan kalam ni berlaku sebab apa? Sebab bahawasanya dia ni ketika jazbah ni tarik. Tuhan tarik pada dalam maqam dia. Maka bercakap dengan kalimat-kalimat yang zahirnya kufur. Zahirnya kufur. Maka menyebabkan hakikat Ibn Arabi ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pendapat pertama hukumnya kafir. Maka apa? Diharamkan tu baca kitab dan dibakar kitab-kitab dia. Ini pendapat yang pertama. Al-Baqai rahmatullahi alaih mengarang kitab masalah ni. Mensabitkan dia kekufuran Ibn Arabi. Kufur terus. Nampak? Ada para ulama yang mengatakan bahawa si Ibn Arabi wali min awliya'illahil kibar. Wali Allah Ta'ala yang besar. Macam Hallaj. Cumanya apa? Cumanya kalam-kalam yang kufur itu emma ketika apa? Ketika majzub. Ataupun apa dia? Ataupun kalam tersebut boleh ditakwil ataupun kalam tersebut berlaku apa? Dussa alaih. Dussa alaih itu apa dia? Iaitulah bermaksud ditambah dalam kitab dia. Dia karang kitab betul. Cumanya apa? Cumanya orang pergi tambah 2-3 kalimah menyebabkan kalimah jadi apa? Jadi kecok maka menunjuk pada makna kufur. Ini berlaku. Hak ni yang akhir ni, yang dipegang oleh Imam Sya'rani rahmatullahi Abdul Wahhab Sya'rani. Abdul Wahhab Sya'rani dia mengarang apa? Ikhtisar bagi Futuhatil Makkiyah dan dia mengatakan bahawasanya kalam-kalam yang Ibn Arabi kata apa? Kalam-kalam yang pelik-pelik yang zahirnya kufur. Ha tak? Apa Allah Taala dalam poket Nabi lebih afdal daripada apa? Wali lebih afdal daripada Nabi. Kemudian apa dia? Bagi Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian. Semua itu apa dia? Telah ditambah dalam kitab Ibn Arabi. Sebab apa? Ramai orang hasad dengki dengan dia. Ditambah dalam kitab dia, maka kalam ini tidak sabit. Jadi ini berlaku tak? Ini berlaku. Sebab apa? Sebab itulah Imam Ibn Arabi bila mana orang zaman dia hidup lagi, orang dah marah pasal kitab dia, akhirnya apa? Dia hantar kitab dengan tulisan tangan dia sendiri. Akhirnya orang tarik balik. Pasal apa? Kerana kitab yang dihantar pada orang telah tambah. Tukuk tambah. Kalau hampa baca sejarah Ibn Arabi, kenapa orang marah pada Ibn Arabi? Kerana Ibn Arabi ketika itu berada di Armenia dan tempat-tempat sekitar tu. Dekat barat. Dan ketika itu ada orang yang masuk Islam daripada kalangan Yahudi yang tujuannya nak merosakkan Islam daripada dalam. Sebab tu lahirnya firqah ni. Maka bila datangnya Ibn Arabi dengan kefahaman dia, orang-orang ulama' munafik lah. Faham tak? Bila tengok benda ni, kami dah cuba sesatkan manusia, kami belajar pasal Islam, tiba-tiba dia mari ni nak buka tu masalah. Faham tak? Akhirnya ketika itu dia tambah lagi kitab dia. Tambah. Pasal apa? Supaya orang tuhmah dia, maka orang tak ikut dia. Dan siasat tu fi zaman. Apa ada politik yang berlaku pada zaman dia. Tamam? Dan ada ulama' yang tawakuf padanya. 3. Yang dikafarah dan menjadikan dia wali, dan ada juga yang mengatakan dia ialah wallahu a'lam, tawakuf. Maka yang terbaik bagi kita imma i'tiqad wali kepadanya seperti diiktikad oleh para ulama, Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Cuma para ulama ni walaupun mengatakan dia wali, cuma mengatakan haram membaca kitab mereka. Kerana kitab mereka telah ditokok tambah. Haram membaca kitab dia. Imam Suyuti rahmatullahi alaih berkata apa? Haram baca. Sayyid Ali Saqaf rahmatullahi alaih dalam Mukhtasar Fawaid Makkiyah berkata haram kerana kitab tu tidak asli. Jadi takut-takut apa? Orang kata ni kalam Ibn Arabi, bukan kalam Ibn Arabi. Kerana apa? Telah ditokok tambah. Tamam? Dan sebab itu anda sebut yang khilaf ni apa dia? Ibnul Arabi ke Ibnu Arabi? Ibnu Arabi. Adapun Ibnul Arabi itu tak ada khilaf pada hakikat dia sebab dia memang ulama tafsir. Ulama tafsir dan ulama pada mazhab Imam Malik. Cara nak cam macam mana? Ingat. Ni dobit guru ana Ustaz Zaimu dia bagi dobit mudah. Macam mana nak bezakan? Takut ditukar. Dia kata yang ada alif lam hak tu jenis makrifah. Suka suhu. Itu kena pada kata apa? Daripada ulama tafsir dan juga ulama fiqh. Suhu lah orang ambil hukum dia. Jadi Ibnul Arabi. Tapi kalau ulama tasawuf dia suka tertutup. Baca Ibnu Arabi. Tak ada alif lam. Faham? Ada dobit untuk mudah ingat. Cara nak cam antara Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. InsyaAllah, Mat. Tamam? Ada dua. Dua-dua lain. Jadi yang dikufurkan siapa dia? Yang dihukum ke kafir. Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi. InsyaAllah. Jadi, siapa yang bisa dengar ada K Ibn Arabi? Bisa dengar? Pernah dengar? Siapa sebut? Daniel. Oh, Daniel Tasawuf. Lepas tu saya dengar. Dengan? Ustaz Noor. Belakang?
Ha. Dah dengar? Ibn Arabi. Ha. 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 Ha? Nama ya. Ha. Aziz dah dengar tu Ajib. Ha tak? Ha? Dengan nama. Jadi apa dia? Jadi kalau orang nak bahas kita yang kalau untuk pengetahuan apa sekarang, yang sekarang ni dekat ada seorang ustaz daripada Singapura, nama dia Nudrus. Iaitulah sidang kalam. Dia yang kritik ni Ibn Arabi, Al-Hallaj, Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil apa semua tu. Tu memang dia bantai habis-habisan lah. Dia katok tak ikut tanah. Dia tasawuf wahdatul wujud. Bisa dengar wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni lah. Wahdatul wujud. Entah wahdatul wujud? Tahu wahdatul wujud? Tahu tak? Tak tahu. Wahdatul wujud. Ni semua ni bahan tu. Faham tak? Ni baru ni ada viral ni seorang tahu lah ustaz apa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Muhammad. Ujian keren terus kan tak? Kerana apa? Allah itu nama. Muhammad itu zat dia. Kerah kepala faham tak? Pening kepala bahan apa ni kan tak? Lepas tu Muhammad Rasulullah. Dia pusing kot ni pusing kot tu. Tak? Lama-lama apa dia? Lama-lama apa dia? Lama-lama membawa kepada kufur. Wala'iyadzubillah. Tamam? InsyaAllah. Ibnul Arabi. Ulama fiqh daripada mazhab Maliki. Faham tak? Anda sebut dulu, para ulama berbeza pendapat tentang hakikatnya dan mereka karang kitab untuk mempertahankan apa? Ibn Arabi atau mengkufurkan Ibn Arabi. Di antara yang awal, Al-Biqai rahmatullahi alaih, dia karang kitab apa? Tanbihul Ghabi fi kufr Ibn Arabi. Memberi peringatan pada orang yang bodoh bahawa Ibn Arabi itu hukumnya kafir. Kemudian Imam Suyuti, dia akan apa? Kuat tasawuf. Dia rak balik. Siapa dia? Dia rak balik ulama tersebut, dia karang kitab juga Tanbihul Ghabi bi tabri'ati Ibn Arabi. Nak beritahu pada orang bodoh, Ibn Arabi itu bukan kafir. Dia pun dia kata. Lepas tu datang selepas Imam Suyuti Al-Halabi rahmatullahi alaih, dia pun kata tasfihul ghabi. Apa dia? Fi tanzih Ibn Arabi. Membodohkan orang yang bodoh bahawa Ibn Arabi itu tetap hukumnya kafir. Dalam tu dia sebut panjang. Ada seorang qadhi, dia ceritakan apa? Telah mentazir orang yang mengatakan tetap Ibn Arabi. Al-Halabi menyebut dalam kitab dia bahawa dia kata Ibn Arabi, faham tak? Dengan Ibnul Farid semua ni satu-satu best belakang. Dia kata apa? Ibn Arabi kalamnya kufur. Kafir. Wala'iyadzubillah. Lepas tu macam mana? Dia banyak ilmu. Dia kata Ibnul Farid pun sama juga kalamnya kufur. Ibn Arabi yang lagi banyak ilmu daripada Ibnul Farid pun kafir. Dia kata apa? Dah kafir pun banyak ilmu. Dia kata Iblis aksaru ilman. Iblis lagi banyak ilmu. Dia kata Iblis lagi banyak ilmu, kata kafir. Jadi hakikat Syekh radhiyallahu ta'ala anhu fi khilaf. Faham tak? Cumanya kalau kita ni, yang terbaik untuk kita adalah apa? Mauqif yang kedua atau ketiga. Ni i'tiqad wali min awliyaillah dan diharamkan baca kitab dia. Pasal apa? Kalamnya itu berbahaya bagi orang awam, khususnya orang awam. Orang awam suka baca benda pelik-pelik. Baca kitab hak payah-payah nak tangkap. Kitab pun contoh payah nak tangkap. Kashful Asrar. Kitab-kitab apa yang tak jawi, yang apa? Yang berat. Ini kitab orang-orang awam cukup dengan apa? Penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Ataupun kalau nak atas Syarh al-Hikam, begitu pula mana. InsyaAllah cukup. Tamam? Ini baca kitab-kitab yang dah apa? Naik sikit lagi nak naik Sidratul Muntaha. Tamam insyaAllah. Baik. Kemudiannya berkenaan dengan kitab, namanya Mishkatul Anwar fima ruwiya 'anillahi ta'ala minal akhbar. Allah, mishkat apa maksudnya? Buatlah. Al-mishkat. Dalam Quran ada ni mishkat ni. Cermin tak? Betul ni mishkat. Ada. Apa ayat Quran apa? Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nuri kamishkatin. Kamishkatin seperti cermin. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Tamam. Qala, adapun berkenaan dengan kitab Mishkatul Anwar, maka kitab Mishkatul Anwar dikarang oleh Syekh radhiyallahu taala anhu menghimpunkan apa? Segala hadis-hadis qudsi. Ataupun lebih tepat menghimpunkan beberapa hadis qudsi. Faham tak? Syekh Ibn Arabi rahmatullahi alaih, dan ini menunjukkan kepada apa? Kepada juga pengetahuannya dalam ilmu hadis. Tamam? Dia mengarang kitab apa? Berkenaan dengan menghimpunkan hadis-hadis qudsi dengan sanad dia. Ni ajib. Pasal apa? Kerana Imam Ibn Arabi wafat pada 638. 638 ni bukan zaman Imam Bukhari.
Kat zaman Imam Muslim. 638 ni kurung ke-7. Tetapi Ibnu Arabi menyebut dalam kitab dia dengan sanad diri dia. Maka ini menunjukkan kepada lahu ba'un fil hadis. Wa huwa min ruwatil hadis nafsu. Daripada perawi juga hadis. Bahwa ma'dudun min ulama'il hadis. Di kalangan ulama hadis, siapa yang mengiktikadkan wilayahnya. Insya-Allah. Manfaat. Wafat 638. Lahir tak sebut. Ana tulis dobit mana wafat. Tamam? Mishkatul Anwar. Jadi kitab kita ni Mishkatul Anwar menghimpunkan apa? Hadis sahih, hadis qudsi. Insya-Allah hadis qudsi. Dan dalam kitab Risalatul Mustadrafah menyebutkan 101 hadis. Maksudnya kitab ni Mishkatul Anwar menghimpunkan apa? 101 hadis. 100 hadis. Yani 100 hadis wa hadisan wahidan ilahiyah. InsyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala. Boleh? Musannif pun dah bahas. Kemudian kitab pun dah bahas. Musannif ni bahasan dia panjang. Kan sejarah hidup dia. Faham tak? Itu kena bacalah kitab-kitab yang anda sebut tadi. Faham tak? Qala, anda nak bahas tapi apa? Tapi nampak gaya apa ni macam tak bisa dengar. Ni tak bisa dengar apa? Dah saja tak ilahi. Mishkatul Anwar. Fima ruwiya 'anillah ta'ala min al-akhbar. Kalau Muhammad tak apalah, apa saya dengar. Ha tak? Ini Ibn Arabi. Bisa dengar? Ada seorangnya depa ni tak bisa dengar. Ha tak? Ni baru dengarlah. Ha sini. Qala Mishkatul Anwar. Jadi Mishkatu cermin. Al-Anwar apa dia? Cermin segala cahaya-cahaya. Maksud kitab ni. Mishkatu cermin. Al-Anwar cahaya-cahaya. Maka ibarat daripada mishkah, mana ibarat bersafaknya. Apa safak? Ibarat daripada bersihnya. Cermin ni apa? Bersih tak cermin? Bersih yang orang panggil lut sinar. Sampai apa? Boleh in'ikas. Apa in'ikas? Iaitu tembok balik. Tak nampak muka kita. Menunjuk kepada apa? Kepada kekuatan mishkah. Mishkah daripada cermin. Ibarat daripada bersihnya satu perkara tersebut. Maka boleh berlaku tembok balik, tembok pantulan cahaya. Al-Anwar segala cahaya-cahaya. Fima ruwiya pada barang yang diriwayatkan. Anillahi ta'ala daripada Allah Ta'ala. Minal akhbar daripada apa? Segala hadis-hadis. InsyaAllah. Minal akhbar daripada apa? Segala hadis-hadis. Al-akhbar yakni jam'u khabar. Khabar ni apa dia Syekhna? Khabar ni kena pada kata hadis. Kalau athar kena pada kata kalam as-sahabah wa tabi'in. Wa qala li Sana'ani rahmatullahi alaih wal musnadul madhkuru fi naw'il khabar wa qad yusammuna al-akhirain al-athar. Tamam? Baik. Ini jadi kitab ni menghimpun apa sini? Hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis qudsi apa dia? Kita ada Al-Quranul Karim. Kemudian ada hadis qudsi atau hadisun rabbani dan kemudiannya apa? Ada hadis nabawi. Apa beza di antara tiga ni? Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu min Allah. Lafaz dan makna daripada Allah Taala. Lafaznya dan maknanya daripada Allah Taala. Maka lafzuhu wa ma'nahu min Allah. Ni yang saya sebut ni adalah mazhabul jumhur. Zakarul Manna' al-Qattan fi ulumul Quran. Ini yang jumhur. Fi khilaf tawil ba'ah. Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu min Allah. Jadi yang kita baca alif lam mim zalikal kitab la raiba fih. Lafaznya daripada apa? Allah wa ma'nahu min Allah kazalik. Adapun hadis qudsi. Hadis qudsi apa? Lafzuhu minan nabi wa ma'nahu min Allah. Lafaznya daripada siapa? Daripada nabi. Yang nabi yang ibarat dengan lafaz nabi. Dan maknanya daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengetahui dengan cara macam mana? Ilham, wahyu, manam, cara apa? Tidur, mimpi. Faham tak? Cara Allah Taala apa? Lemparkan, campakkan di atas hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Dan apakah beza di antara hadis qudsi dan juga hadis nabawi? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis qudsi ke? Innamal a'malu binniyat.
Hadis Nabawi. Apa beza dia? Hadis Nabawi. Bukankah Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa, takkan sebut daripada hawa nafsu? Semua yang Nabi sebut bukankah daripada Allah Ta'ala? Yang Nabi sebut, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Betul apa lagi? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Ila akhirih. As-sabru minal iman. Semua itu bukankah daripada Allah juga? Kan? Hadis Nabawi. Tapi bukankah semua daripada Allah Ta'ala juga? Semua daripada Allah Ta'ala. Jadi apa maksud di sini? Maksud beza di antara hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Hadis Qudsi lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Itu hadis Nabawi. Bukan daripada Allah. Hadis Nabawi ihtimal daripada Allah dan ihtimal daripada ijtihad Nabi. Kerana alal asah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuzu lahu al-ijtihad. Nabi boleh berijtihad. Yakni Allah Taala melepas kepada Nabi, nak buat hukum macam mana ikutmu. Pada sebahagian tempat. Sebahagian masalah Allah Taala lepas kat Nabi. Demo nak buat kena ikut demo. Ini buat ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulia kepada Nabi. Tamam? Jadi inilah beza di antara apa? Hadis Qudsi dan juga hadis Nabawi. Hadis Qudsi lafaz daripada Allah, makna daripada lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Beza dengan hadis Nabawi. Ihtimal daripada Allah secara wahyu, ihtimal daripada apa? Ijtihad Nabi. Tak ijtihad. Yakni Nabi dia mengeluarkan hukum dengan kekuatan kefahaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dan kemudiannya hadis Qudsi, padanya itu isnad kepada Allah Taala. Berbeza dengan hadis Nabawi, tidak diisnadkan kepada Allah Taala. Sebab tu hadis Qudsi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala. Tamam? Insya-Allah, boleh tak? Faham tak apa nama Syimi? Nampak semua ngantuk. Faham tak? Semua ngantuk ni. Faham tak? Anda tak ngantuk ni. Faham tak? Sebab tadi nahu lah pelamur sangat. Faham tak? Jadi apa? Jadi tarik. Macam mana, Mat? Nak sambung ke macam mana? Nabi tidak isnad kepada Allah Ta'ala. Taib. Sekarang ni apa? Ambil ni. Ini penting. Kita kena tahu. Quran. So, hadis Qudsi. Kemudian hadis Nabawi. Dapat tiga ni sini. Satu. Quran dia. Lafaz dan makna daripada Allah. Dengan turunnya Jibril alaihi salam. Kedua hadis Qudsi. Lafaz daripada Nabi. Makna daripada Allah Ta'ala. Ada pun hadis Nabawi. Boleh jadi daripada Allah. Maknanya daripada Allah. Boleh jadi maknanya itu daripada ijtihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dibiarkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ijtihad dengan sendiri. Faham tak? Ijtihad dengan sendiri. InsyaAllah. Faham ni ijtihad Nabi? Nabi SAW ya Allah, masalan, apa dia? Ada seorang sahabat pergi sembelih. Kan? Ada seorang sahabat, dia pergi sembelih bila? Dia pergi sembelih binatang korban sebelum sembahyang Aidul Adha. Sah tak katanya? Sembelih sebelum orang mayang, sah tak? Tak sah. Tapi sahabat ni silap, dia pergi buat. Dia tanya Nabi, sah tak ya Rasulullah? Nabi kata, untuk kamu kira sah lah. Untuk orang lain tak sah. Yang ni apa? Khususiat. Maka ini menunjukkan Nabi SAW juga diberikan izin Allah untuk beristihad pada apa? Beberapa masalah. Bukan apa? Kebanyakan masalah. Tak dah. Faham tak? Sekali itu sahaja. Kamu pada waktu ini. Tamam? InsyaAllah. Taib. Ini beza di antara Quran, hadis Qudsi juga hadis Nabawi. InsyaAllah. Masalah apa dah? Nabi SAW sebut hadis, Inna Allah farada alaikum al-hajj fahujju. Allah Ta'ala telah memfardukan atas kamu pada haji. Maka hendaklah kamu melakukan haji. Ada seorang sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, akulla ami ya Rasulullah, haji tiap-tiap tahun kau wajib? Tanya gitu. Haji tu yang kamu kata wajib tu tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Nabi diam. Sahabat tanya 3 kali. Maka Nabi SAW, lau qultu na'am la wajabat. Kalaulah aku kata na'am, na'am tu ya, nescaya wajiblah haji tiap-tiap tahun. Dan kamu takkan mampu. Apa maksud di sini? Nabi boleh tak ijtihad? Boleh. Sebab apa? Kalau Nabi sebut na'am la wajabat.
Tetapi Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala izin untuk memilih na'am ataupun la. Maka Nabi memilih na'am kerana takut masyaqqah. Oh, kalau gitu pergi haji tahun. Tak. Memang kerahlah pupuk kita. InsyaAllah. Baik. Lisyaikhil akbar. Bagi apa? Asy-Syaikhil akbar. Apa Syaikhil akbar? Syekh yang amat besar. Al-akbar, yang ismu tafdhil. Pasal dia panggil Asy-Syaikhul akbar? Kerana apa? Dikatakan bahawa Ibnu Arabi alim dalam apa? Dalam semua bidang, bahkan lebih alim daripada orang yang khusus dalam bidang tersebut. Dikatakan. Pasal apa dipanggil Syekhul Akbar? Syekh yang sangat besar. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawasanya apa? Dia alim dalam apa? Dalam sesuatu bidang lebih daripada orang yang apa? Yang takhasus dalam bidang tersebut. Apa dia? Bahkan apa? Alim. Bahkan alim dia tu dalam satu-satu bidang melebihi pada orang yang khusus dalam bidang tersebut. Kan ada ulama yang takhasus, yang khusus dalam bidang nahwu. Tidak. Maka dia lebih alim daripada apa? Orang yang khusus dalam bidang tersebut. Sebab itulah kalau seorang ulama tu alim dalam satu-satu bidang, dia akan kata apa? Alimnya iaitu dalam bidang tersebut seolah-olah dia tidak mengetahui bidang yang lain. Itu menunjukkan apa? Cara ulama puji. Yang ni azim tu kalau contoh dia alim dalam bidang nahwu, kita sembang dia. Alimnya itu dalam bidang apa? Dalam bidang nahwu seolah dia tidak mengetahui bidang lain. Sebab apa? Habis semua maklumat dia semua dalam nahwu. Cara apa ulama memuji. Tamam? Quddisa sirruhul anwar. Quddisa ataupun qaddasa boleh. Yani bina ma'lum atau bina bina majhul. Bina ma'lum atau bina apa? Bina majhul. Qaddasa boleh, qaddasa boleh. Dhamir kena kembali siapa? Kalau qaddasa kembali pada Allah. Ini pun sama juga jumlatun du'aiyah. Qaddasa semoga membersihlah oleh Allah. Qaddasa semoga membersihlah oleh Allah sirrahu akan batinnya Syekh Ibn Al-Akbar, Syekh Al-Akbar. Batinnya Syekh Al-Akbar sifat pada sir Al-Anwar yang bercahaya. Al-Anwar yang apa? Yang bercahaya. Apa kenapa tiba-tiba li Syekh Al-Akbar quddisa sirruhul anwar? Pertama sekali qasadnya hanyalah sajak. Sajak tu buat tawafuqul fasilatain fi an-nasr. Bagi sama belakang. Li Syekhil Akbar quddisa sirruhul anwar. Sajak. So, kemudiannya kenapa disebut quddisa sirruhul anwar? Karena quddisa sirruhu ini ialah apa? Ibarah yang dikatakan kepada ulama sufi. Masalah apa? Masalah ulama sufi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syekh Naqsyabandi qaddasallahu sirrah. Apa nak qaddasallahu sirrah? Qaddasallahu sirrah seumpama dengan rahimahullah. Cuma dibuat istilah begitu apa? Untuk menunjukkan kepada ulama sufi. Cuma maksud qaddasallahu sirrah pada qaddasa membersihlah oleh Allah sirrahu akan batinnya. Batin apa dia? Akan hatinya. Tamam? Membersihlah oleh Allah Taala akan hatinya. Ataupun ihtimal yang kedua sir dengan makna apa? Ruh. Semoga Allah membersihlah akan rohnya yang daripada dosa. Semoga membersihlah oleh Allah akan rohnya yakni minaz dzunub daripada dosa. Membersih dengan apa? Bil maghfirati wat taubah. Bil maghfirah. Dengan apa? Dengan keampunan. Jadi ingat, bila orang sebut qaddasallahu sirrah yakni apa? Membersihlah oleh Allah akan rohnya. Dengan cara macam mana? Yakni dengan memberikan keampunan. Tamam? Idzan sirruhu imma al-ma'al qalb, hati. Ayo makna roh. Boleh lagi tak, Mat? Boleh lagi? Boleh lagi. Nampak? Baik. Isbir qalilan. Tak? Baik. Dapat? Tak dapat tanya?
Kau sambil-sambil tulis tu dia pen tu berjalan. Dalam kali nak tahu apa tu? Ha tak? Yang mana? Al-Lam. Bidang al-tafsir dan juga fiqh maliki. Ha, soalan Mat. Ha, tu mana terlepas 2 bit tadi? Ha, apa dia? Ha? Ha? Yang mana? Yang ni. Yang khilaf ni. Yang khilaf ni apa? Bidang apa? Tasawuf dan falsafah. Yang ni yuqal, dikatakan. Faham tak? Dakwaan saya. Dakwaan saya, betul tak? Yang ni pujian. Ada orang kata alim 4 mazhab. Betul tak? Kata dikatakan. Faham tak? Nak alim semua bidang ni Syekh. Minallah. Tamam? Syamsuz Zaman. Ya Rabb. Ya jamil al-ism. Allah jasim jamil jiddan. Nama memang sedap gila. Faham tak? Yang ni doa supaya apa? Supaya berikan taufik wal hidayah was shawab. Kemudian apa? Belajar. Mai sini. Makna. Ada sini. Boleh buat mi'raj kan dengan dia. Tak? Siapa pandai lagi mat ke dia. Faham tak? Ya Allah, boleh buat. Boleh. Yang penting mau mengaji kan. Qala al-'arif al-madhkur. Qala al-'arif al-madhkur Muhammad ibn Ali ibn Arabi al-Hatimi al-mashhur. Al-Hatimi al-mashhur. Qala al-'arifu, berkata oleh al-'arif. Ini al-'arif laqab bagi siapa? Bagi para ulama sufi. Para ulama sufi memilih untuk diberikan gelaran kepada ulama mereka dengan gelaran al-'arif. Sedangkan al-'alim dengan al-'arif mana lebih kuat, lebih mubalaghah. Kata para ulama lebih mubalaghah al-'alim daripada al-'arif. Al-'alim mubalaghah daripada al-'arif. Sebab al-'alim yang ada ilmu, al-'arif yang ada makrifah, pengetahuan. Maka al-alim lebih mubalaghah daripada al-arif. Cumanya tak kala al-alim dikatakan bagi apa dia? Ulama. Termasuklah ulama dunia. Maka para ulama sufi mencari ibarah yang mana daripada khususkan kepada ulama mereka yang mana tidak mencari dunia sama sekali. Maka mereka milih ibarah al-arif. Walaupun al-alim mubalaghahnya lebih daripada al-arif. Qala al-arifu. Jadi al-arif gelaran bagi siapa, Mat? Para ulama sufi. Dia panggil al-arif billah. InsyaAllah gelaran bagi siapa, Mat? Ulama sufi. Tamam, bagus. Qala al-arifu al-madhkuru. Faham tak? Qala al-arifu al-madhkuru, berkata al-arif billah yang tersebut. Itulah Syekh al-Akbar. Gelaran Syekh al-Akbar juga diberi gelaran apa? Al-Kibritul Ahmar. Syekh al-Akbar Al-Kibritul Ahmar. Kibrit iaitu permata yang ada dalam bukit. Yang mana tak boleh sampai pada tangan dia melainkan apa? Orang-orang yang ditentukan Allah Ta'ala. Maksud benda tu payah nak cari. Permata warna merah. Al-Kibritul Ahmar. Maka Syekh ni apa? Memang payah nak cari dalam dunia ni. Dia seorang ya. Kibritul Ahmar. Dia buat kibrit ahmar ni apa? Mesti menggunakan manusia. Jin pun tak boleh ambil. Jin kalau cari pun kena apa? Pakai permintaan apa? Ada adab. Tak boleh. Panggil al-kibritul ahmar. Memang boleh cari tak kibritul ahmar? Cari kat Gunung Jerai. InsyaAllah tak ada. Muhammad ibn Ali ibn Arabi al-Hatimi. Jadi nisbah kepada apa? Al-Hatimi nisbah kepada Hatim at-Ta'i. Hatim at-Ta'i siapa dia? Salah seorang dermawan yang terkenal daripada kalangan orang Arab. Jadi al-Hatimi nisbah apa? Nisbah kepada Hatim at-Ta'i. Hatim at-Ta'i. Siapa Hatim at-Ta'i? Iaitulah orang Arab yang paling dermawan sehingga kan dalam kitab-kitab balaghah menyebutkan siapa-siapa yang dermawan kita akan panggil dia apa? Hatim. Syazim tak? Ada, kita boleh panggil dia Hatim. Kerana dia belanja kedai makan. Ya Hatim, ya Rabb. Tak? Azim al-Hatimi. Tak? Kerana dia suka belanja orang. Yang ni apa? Fulus. Minallah. Kita. Bagi. Hatim Syekh. Ni dermawan orang Arab. Dalam kitab-kitab sebut. Faham tak? Hatim muradnya apa? Ada cerita dulu apa? Ada seorang apa? Lelaki itu yang ni Hatim. Faham tak? Jumpa orang tengah apa? Tengah duk minta sedekah. Dia minta duit kat Hatim. Tiba-tiba Hatim tak bagi. Belah terus. Kemudian mari pula Hatim dalam keadaan memakai apa? Memakai
memakai macam mask tutup muka lah, macam itulah, kosam, tutup muka. Tanya kepada orang yang minta derma tadi. Tadi Hatim mari tak? Mari, dia kata. Hatim bagi tak duit kepada kamu? Dia kata bagi. Hak jawab sedekah apa? Hak minta sedekah tak? Dia kata bagi. Pelik tak? Patutnya kena maki tak? Maki lah apa ni kata dermawan. Tiba-tiba tak bagi ke tak? Dia kata orang sedekah tu kata bagi. Hatim pun buka bawah muka dia. Kita akulah tadi yang main nak bagi sedekah tu tak bagi, tapi tak bagi. Akulah Hatim. Kenapa hang berbohong? Faham tak? Jawab pemuda, jawab orang miskin tersebut. Kerana kalau aku kata Hatim tak bagi, orang takkan percaya. Kalau aku cakap Hatim tak bagi, orang takkan percaya. Kerana apa? Sangat terkenal Hatim dengan pemurahnya seperti Azim. Tamam insya-Allah. Ni Pak Mat pun Hatim. Azim pun Hatim. Fatuh pun Pak Hatim, masya-Allah. Tak. Rahman Hatim. Adam Hatim kullu hutama. Tak. Hutama tu. Tak faham. Al-Asam, tapi bukan yang murad yang ni. Hatim Al-Asam. Taib. Fi kitabihi al-mastur. At-Ta'i. Fi kitabihi al-mastur, dalam kitabnya yang tertera. Yang tertulislah. Kitab apa? Mishkatul Anwar. Apa bayangkan kurung ke-7 tapi masih letak sanad dia. Bisanad dia, sanad diri dia sendiri. Bisanadi ilaih, dengan sanad kepadanya. Kepada siapa? Yani bisanadi ilaih, jangan lupa. Dulu anda sebut dulu. Bisanadi ilaih takdirnya apa? Ai aqulu. Siapa aqulu? Aku berkata. Aku tu siapa? Al-Ijluni. Tamam? Bisanadi ay aqulu, berkatalah oleh aku. Aku siapa dia? Al-Ijluni. Bisanadi ilaihi, dengan sanad yang berhubung sampai kepadanya siapa? Hatim. Kepada apa? Ibnu Arabi. InsyaAllah. Muhammad ibn Ali ibn Arabi. Haddathana Yunus bin Yahya al-Abbasi. Qala haddathana Abdul A'la bin Abdul Wahid al-Malihi. Cumanya kat sini ada gugur. Tapi gugur tu dalam Syekh Wa'il Taqdi, cumanya ana tulis dengan masa mengaji dulu falaisa bisawab. Jadi ana tinggallah sini. Dikatakan tak benar. Hadis hadatsana Abdul Waqt as-Sijzi. Qala hadatsana Abdul A'la bin Abdul Wahid al-Malihi an Ismail bin Ibrahim an Muhammad ibn al-Ghitrif. Ana elok al-Ghitrif. Bagi apa? Al-Ghitrif. Intaha Syekhuna. Nama Al-Ghitrif Muhammad ibn Muhammad. Jadi Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Al-Ghitrif dia ay ismu Muhammad ibn Muhammad. Qala an Abi Khalifah Al-Jumahi an Al-Qa'nabi an Abd Al-Aziz Ad-Darawardi. Tanda bagi Ad-Darawardi. Intaha Syekhuna. Ad-Darawardi Anil Ala an abihi, daripada bapaknya. Bapaknya siapa? Al-Ala. Ad-Darawardi. Anil Ala, daripada Ala. An abihi, daripada bapaknya Al-Ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jal. Jadi hadis apa ni? Hadithun qudsi. Cumanya hadis hadza laisa bi awwalil hadis. Hadis ni bukan hadis pertama dalam kitab Mishkatul Anwar. Hadis ni hadis kedua. Hadis yang pertama, inni haramtu dzulma ala nafsi. Jadi tanda elok. Hadzal hadis, ini hadis bukanlah hadis dia yang pertama. Ini hadis apa? Yang kedua. Kenapa musannif ambil hadis pertama? Wallahu a'lam. Insya-Allah. Boleh mat? Ini hadis bukan hadis apa? Hadis pertama. Ini hadis kedua. Anda pun tengok tadi, memang ini hadis kedua, bukan hadis pertama. Hatta anda tengok Syekh Wa'il pun tanbih. Syekh Wa'il hafizahullah ta'ala pun tanbih, ini bukan hadis pertama. Ini hadis kedua Syekh. Qala Allah azza wa jalla, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Baris ada tak kitab? Ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladhi asyraka. Qala Allah azza wa jalla
Berfirmanlah oleh Allah Azza wa Jalla. Ana, bermula aku. Yani Allah. Aghna, yang paling kaya. Asyurakai, daripada segala yang bersekutu. Asyurakai, apa dia? Yang paling kaya apa dia? Yang paling kaya, yakni tak perlu. Kaya sini muraknya apa Syekhna? Yakni tak perlu. Ghani dengan mana apa? Dengan adamul ihtiyaj. Asyurakai, segala rakan-rakan kongsi. Anis syirki, daripada apa? Daripada perkongsian. InsyaAllah. Boleh mat? Yani ana aghna syurakai, akulah yang paling kaya dengan mana tak berhajat daripada segala rakan kongsi, daripada perkongsian. Apa maksudnya ni? Mafhum mudah. Kalau hampa nak dobit mafhum dulu, sekali nak urus satu-satu. Mafhum dia apa? Yani Allah SWT sebut, aku tidak berhajat kepada rakan kongsi. Mafhum dia apa? Yani aku tidak berhajat kepada rakan kongsi. Tamam? Itu mafhumnya. Jelas ni tak? Ustaz Usam boleh? Taib. Sekarang kita nak pergi pada 118. Ana, bermula aku, ialah Allah. Aghna, apa dia aghna? Minal ghina, daripada kaya. Kaya sini Syekhna, kata Imam Al-Manawi rahmatullahi alaih dalam Al-Ittihafat, bahawasanya ghina datang dengan 3 makna. Kaya tu ada 3 makna. Ini dobit, boleh ada dobit dalam kitab tauhid. Kaya pertama apa tu? Kaya apa? Yang pertama ialah kaya dengan makna adamul ihtiyaj. Tak perlu. Tu kaya makna pertama. Kaya apa, Mat? Tak perlu. Ada 3 kan? Kaya ada 3 makna dalam bahasa. Apa dia Syekhna? Pertama ialah apa? Adamul ihtiyaj. Tak perlu. Maka maksud aghna sini apa dia? Dengan ghani dengan makna ghina yang pertama. InsyaAllah Rahman. Baik. Kemudian yang kedua. Ghina bahasa. Tahulah dalam tauhid berbahasa apa? Ghina berbicara mutlak muqayyad. Ghina dengan makna yang kedua adalah ghina dengan makna qillatul ihtiyaj. Sedikit berhajat. Berhajat juga, tapi sedikit. Nampak? Maka dengan makna inilah murad kaya hati. Faham tak? Orang duk kata kaya hati ni dengan makna ni. Kaya dengan makna apa? Sedikit berhajat kepada dunia. Tamam? Karena itulah apa? Nabi SAW sabda, laisal ghina an kathratil araq, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya tu banyak mata benda, tapi kaya apa? Kaya hati. Murad kaya hati ni apa? Yakni sedikit berhajat kepada dunia. Tidak tilik kepada apa? Kepada dunia dengan tilikkan mata yang orang yang tamak. InsyaAllah. Dan Allah tak sebut Quran, wa wajadaka ailan fa aghna. Dan kami mendapati kamu bila ya Muhammad tidak ada apa-apa, fa aghna, maka kami mengkayakan kamu. Mengkaya apa dia? Dengan mana kami mengkahwinkan kamu dengan orang yang kaya, jadi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Tamam? Tayyib. Kemudiannya yang ketiga, dengan makna banyak mata benda. Makna yang ketiga kaya makna apa? Dengan makna apa, Mat? Banyak. Tak perlu. Sedikit perlu. Yang ketiga apa dia? Yani ibarah an al-ghina makna apa? Kasrati al-urud. Banyak mata benda. Bukan syarat mesti banyak duit. Duit tak ada dalam bank, tapi tanah Allah. Kalau boleh satu negeri, dia punya saja. Kaya tak, Mat? Kaya apa? Kaya dengan tanah. Orang dulu ke duit tak ada mana? Ha tak? Oh, tapi lembu rebau penuh. Hak dia saja tu. Faham tak? Boleh kat cucu jual habis semua. Faham tak? Tamam? Kaya dengan mata benda. Mata benda tu termasuklah apa? Duit lah. Faham tak? Ni kata kita tak ada duit. Tak ada duit. Tapi dalam ada satu kad bank. Tu belambak duit. Faham tak? Duit cash memang tak ada. Faham tak? Betul tak betul? Betul lah betulnya. Faham tak? Duit kata tak ada dalam poket. Duit cash tak ada. Tapi hakikat ada kad. Dalam tu ada apa? Boleh buat cek siap. Faham tak? Boleh sign. Kasratul urud ya Syekh. Tamam insya-Allah. Tayyib.
Yang ni apa? Yang ni lah yang mana yang Nabi SAW bersabda apa? Tu'khazu min aghniyaihim turaddu ila fuqaraihim. Ambil sedekah, ambil zakat daripada siapa? Daripada orang yang kaya. Ambil zakat daripada orang kaya. Kaya mana ni? Kaya hati. Hei, syekh jangan kaya hati gitu. Kaya apa? Kaya mata benda. Tamam? Orang kata, anta kaya, anta sufi. Ambil kau harta anta. Jengkreng ha. Tamam? Baik. Jadi di sini tengok ibarat. Ana aghna syuraka. Akulah yang apa dia? Yang paling kaya daripada segala rakan kongsi. Kaya sini muradnya tak perlu. Tamam, syuf. Apa makna rakan kongsi? Rakan kongsi ni ialah khaltu al-milkain. Campur dua pemilikan. Contohnya ana dengan Mat. Kami rakan kongsi. Nampak tak? Dan masing-masing ada saham. Dan saham mana banyak? Bila saham mana banyak, ana boleh sebut apa? Ana tak perlu kepada Mat. Aku tak perlu pun pada rakan kongsi. Di antara aku dengan Mat, aku tak perlu. Tapi dia perlu pada aku. Faham tak? Ada tak surah itu? Ada tak? Kita rakan kongsi dan kita dia kita cakap bahawa aku tak perlu. Dia memang perlu pada kita. Kawin tak perlu memang. Maka Allah Subhanahu wa taala sedang buat apa? Membuat kiasan. Ana aghna syuraka. Akulah yang paling dok berhajat daripada segala rakan kongsi. Rakan kongsi tu apa? Rakan kongsi tu ada dua makna. Rakan kongsi dengan makna yang pertama adalah rakan kongsi yakni pada za'am. Pada za'am tu apa? Pada sangkaan. Yakni pada Allah, Firaun. Lagi apa lagi bangku Tuhan? Bangku Tuhan, Namrud. Apa dia lagi? Lembu. Faham tak? Daripada semua ni yang dikatakan syuraka. Apa syuraka? Rakan kongsi. Rakan kongsi yakni pada apa? Pada za'am, sangkaan mereka. Sangkaan orang kafir ataupun sangkaan orang yang mendakwa Tuhan. Faham tak? Fardu takdir saja. Za'am saja. Sangkaan saja. InsyaAllah. Ana aghna syuraka. Daripada semua rakan kongsi, akulah yang tak perlu. Hak lain semua perlu pada perkongsian. InsyaAllah Azim. Jelas hadis. Ini syuraka dia hasabaz za'am. Sekira-kira apa? Sangkaan mereka. Boleh faham tu? Ana aghna syuraka. Akulah yang paling tak perlu daripada segala rakan kongsi, daripada perkongsian. Aku tak perlu. Tapi mereka ni perlu tak pada aku? Firaun perlu tak Allah Ta'ala? Perlu pada Allah Ta'ala. Tamam? Ataupun jawapan yang paling mudah. Jawapan yang kedua, jawapannya kita selalu sebut ismu tafdhil laisa ala babih. Ingat tak? Macam kita bahas wallahu a'lam. A'lam dengan makna apa? Alim. Macam kita tadi tu. Dan Allah yang lebih mengetahui. Adakah yang bersama dengan Allah yang mengetahui cuma Tuhan lebih alim daripada dia? Adakah sebut itu? Jadi Allahu a'lam. Contohnya kata Azim dengan Mat. Ini Azim lagi alim. Jadi dua-dua tu sama pada nisbah pengetahuan, cuma Azim lebih lagi. Istaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi kalau Allahu a'lam, adakah Allah a'lam yakni Allah sama dengan seorang lagi nisbah ilmu, cuma Allah lebih sikit ataupun lebih banyak? Bolehkah tahu tu? La. Daripada ismu tafdhil laisa 'ala babi. Bukan daripada bab dia ataupun laisa min babi. Ataupun ismu tafdhil mujarradun an makna tafdhil. Isim tafdhil tapi tak ada makna tafdhil. Jadi terjemah sini apa? Terjemah yang sebenar, bukan terjemah terlebih kaya Allah Ta'ala. Tapi makna tak perlu langsung. Tak perlu kepada apa? Rakan kongsi. InsyaAllah apa tu? Kenapa Allah Ta'ala ibarah dengan begini? Allah Ta'ala nak ibarah begini supaya apa? Diikhlaskan amalan bagi Allah semata-mata. Kerana Allah tak ada rakan kongsi. InsyaAllah apa tu? Jelas Azim ibarat ni? Tayyib. Nak betul ibarat jelas. Faman amila amalan itulah. Dak jawapan. Aghna syuraka. Imma kita kata apa? Asyuraka dengan makna apa? Ayo asyuraka. Apa sini muradnya apa? Ala za'am. Di atas za'am. Atas sangkaan mereka. Ataupun syuraka itu syuraka yang benar-benar. Syuraka. Cumanya apa dia? Mana aghna syuraka, kita ambil ismu tafdhil laisa ala babih. Tamam? Baik. Faman insyaallah. Murad macam tu.
Ini apa? Murad ismu tafdhil laisa ala babi, muradnya apa? Tidak ada sekutu sama sekali. Sama sekali. Yakni apa? Tak ada rakan kongsi bagi Allah Taala. Ha? Babihi. Kiasannya tulis batu. Macam apa? Wallahu a'lam. Faham? Wallahu a'lam. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Maka barang siapa yang amila, mengerjakan ia man, yang mengerja ia man, amalan akan satu amalan, asyraka, yang menyekutulah, fihi padanya amalan, ghairi akan selainku. Nampak tak? Amila amalan, beramal satu amalan. Kemudian amalan tu tak ikhlas. Asyraka, menyekutu, fihi padanya amalan, ghairi akan selainku. Yakni apa dia? Niatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Niat apa dia? Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ghairi itu kena pada kata apa? Ghairi itu kena pada kata makhluk. Niat kerana dibuat bukan untuknya. Tu maksud dia apa? Tu fa ana minhu bari. Yakni apa? Tidak diberikan pahala. Kerana apa? Kerana buat bukan untuk kerana dia. Faham tak? Anta bekerja dengan syarikat. Satu syarikat A, tiba-tiba anta minta gaji kat syarikat B. Ke mana? Faham tak? Lilladhi, bagi yang asyraka, yang menyengutulah oleh ia man, ai asyraka, apa dia? Asyrakahu ma'i. Gitu takdir dia. Ataupun asyrakani ma'ahu. Boleh juga dua-dua sama jelah. Musyarakah. Tamam? Asyrakahu ma'i ataupun asyrakani ma'ahu. Faham tak ni? Masalan, dia buat amalan kerana apa? Kerana Allah dan juga azim. Surah azim puji dia. Tamam? Maka apa dia? Wa huwa, dan bermula ia amalan lilladhi, bagi yasyraka. Yang tu kenapa? Kenapa dia syuraka tu? Yang telah melakukan syiriklah oleh ia, penyengutuanlah oleh ia man, akan akannya allazi ma'i, berserta aku. Maksudnya apa di sini? Yakni pahala tu kena minta pada apa? Si azim. Masalah apa? Dia buat amalan kerana apa? Kerana Allah serta manusia. Maka mintalah amalan